Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Izairi Muhammad Saleh daripada klinik pembedahan telinga, hidung dan tekak di Hospital Sultan Ismail Johor Bahru. Hari ini kita akan membicarakan tentang banyak topik tentang masalah hidung, telinga dan tekak. Nantikan perbincangan kita selepas ini. Hidung berdarah ni boleh berlaku pada golongan dewasa dan juga kanak-kanak. Biasanya apabila berlaku di kalangan kanak-kanak, ia sering dikaitkan dengan masalah yang kita sebut sebagai resdung. Kerana apa? Kerana apabila pesakit mengalami masalah resdung ataupun alahan pada hidung, ia akan mengakibatkan hidung pesakit bertambah sensitif dan seterusnya masalah seperti berdarah, bersin-bersin dan hidung berair boleh berlaku. Perkara yang perlu diketahui oleh ibu bapa ataupun para guru jika masalah ini berlaku di kawasan sekolah ialah pertama, mereka perlu tahu langkah-langkah penting yang perlu dilakukan ketika itu. Pertama sekali, kita perlu makan anak kita untuk tunduk. Tunduk kerana kita perlu pastikan bahawa pendarahan tidak berlaku berterusan. Kedua, kita perlu hentikan pendarahan. Bagaimana? So, untuk menghentikan pendarahan, kita perlu melakukan compression daripada luar. Kita perlu tekan hidung anak kita daripada luar untuk kita hentikan pendarahan. Dan seterusnya, jika di kawasan terdekat mempunyai ais dan sebagainya, kita perlu letakkan ais di kawasan dahi atau pipi bagi mengurangkan pendarahan yang berlaku. Sekiranya masalah pendarahan ini tidak berhenti, apa yang perlu dilakukan oleh mereka? Perlu segera bawa ke hospital atau fasiliti kesihatan yang terdekat. Tonsil itu sebenarnya merupakan dua struktur yang berada di dalam mulut kita. Di belakang tekak kita tu, di kanan dan kiri, ada dua struktur kita panggil sebagai tonsil. So, tonsil ni sendirinya apabila ia terlalu besar, ia akan mengakibatkan beberapa masalah kepada pesakit. Yang pertama, ia akan mengakibatkan masalah berdengkur. Ini yang kita selalu berlaku di kalangan pesakit-pesakit yang mengalami masalah kita panggil tonsillar hypertrophy, di mana tonsil mereka membesar. Kedua, masalah tonsil ini apabila mereka besar, ia akan menyebabkan sisa-sisa makanan mudah untuk melekat di situlah. Dan secara tak langsung, ia akan juga boleh mengakibatkan jangkitan kuman pada tonsil itu sendiri. Dan inilah yang kita panggil sebagai tonsilitis. Dan apa yang lebih kita bimbang ialah apabila masalah tonsil ini berlaku secara kerap. Setiap bulan mesti mengalami sakit tekak. Setiap bulan mesti mengalami sakit tekak. Dan ia bukan sahaja mengalami masalah sakit tekak, tetapi yang simptom yang lebih teruk ialah ia mengakibatkan demam, tak boleh makan, nak telan sakit. Keadaan ini sebenarnya perlu kepada rawatan bersama doktor sama ada di klinik dan di hospital. Pertama, biasanya doktor akan memberikan ubat antibiotik kepada pesakit jika doktor merasakan bahawa jangkitan ini disebabkan oleh bakteria. Kerana kita perlu sedar bahawa jangkitan tonsil ini kebiasaannya adalah disebabkan oleh virus. So, apabila jangkitan tekak yang disebabkan oleh virus, kita tidak perlu kepada ubat antibiotik. Kita mungkin hanya perlu kepada ubat gargle, kumur-kumur, ubat tahan sakit, ubat demam dan sebagainya. Pesakit akan sembuh. Tetapi apabila serangan ini disertai dengan demam, tak boleh makan, terlalu sakit, besar kemungkinan masalah ini disebabkan oleh jangkitan bakteria. Dan di sinilah perlu pada ubat antibiotik untuk merawat pesakit. Apabila kita, macam saya di klinik ENT, dapat rujukan daripada klinik luar untuk masalah tonsil, first yang saya perlu fikir ialah pesakit ini perlu dilakukan pembedahan ataupun tidak. Kerana pembedahan tonsilektomi ni ataupun pembedahan tonsil hanya boleh dilakukan di hospital oleh doktor ENT di hospital. So, sebenarnya ada beberapa karakter ataupun ciri-ciri yang mana pesakit ini perlu kepada pembedahan tonsil. Yang pertama, of course, kita perlu melihatlah beberapa kekerapan. Sejauh mana kerap pesakit mengalami jangkitan tonsil. Kalau kita tengok guideline daripada KKM, dalam setahun
sekiranya pesakit mengalami masalah jangkitan tonsil sebanyak 6 atau 7 kali dalam setahun, pesakit ini perlu kepada pembedahan tonsilektomi. Kenapa? Kerana kita bayangkan setiap kali pesakit mengalami masalah jangkitan kepada tonsil, pesakit akan ambil ubat antibiotik. Selang sebulan ambil lagi antibiotik, selang sebulan ambil lagi antibiotik. Secara tak langsung ia akan mengakibatkan imuniti anak-anak ini menjadi lebih rendah. So jadi kita tak nak masalah ini berlaku pada anak-anak kita. Dan sekiranya jangkitan tonsil juga berlaku hampir setiap bulan, dia akan mengakibatkan kanak-kanak ini kerap tidak dapat hadir ke sekolah. Jadi sebab itu perlunya kepada pembedahan untuk membuang tonsil itu. Kedua, apabila serangan tonsil ini mengakibatkan demam yang terlalu tinggi dan seterusnya boleh mengakibatkan serangan sawan, ini juga perlu kepada yang mana kita perlu kepada pembedahan kita sebut sebagai tonsilektomi. Ketiga, sekiranya tonsil ini kerap mengalami jangkitan, sebenarnya jangkitan ini boleh merebak ke kawasan sekitar tonsil itu sendiri dan menyebabkan pengumpulan nanah. Kita panggil sebagai peritonsillar abscess atau quinsy. Masalah ini jika berlaku sebanyak 2 kali juga memerlukan pembedahan tonsilektomi untuk membuang tonsil itu sendiri. Ini pun seronok untuk kita bincangkan sebab apabila anak kita mengalami masalah jangkitan pada tonsil, simptom pertama yang dapat dikenal pasti di kalangan ibu bapa ialah apabila anak mereka mengalami sakit pada tekak, kemudian bawa berjumpa bersama doktor. Doktor di klinik pun beritahu bahawa anak mereka ni ada tonsil. Jadi ibu bapa pun rasa risau. So apa perlu dilakukan oleh mereka di rumah? So yang pastinya pertama sekali perlu ambil segala ubat-ubatan yang diberi oleh doktor. Biasanya doktor mungkin akan bagi ubat antibiotik, ubat gagal, ubat kumur-kumur dan juga ubat tahan sakit dan juga ubat demam. Tetapi ada juga beberapa petua ataupun langkah-langkah yang boleh dilakukan oleh ibu bapa di rumah sebelum mereka membawa berjumpa dengan doktor. So, apabila kita sebut tentang aiskrim, so sebenarnya tujuan aiskrim ni ialah sebagai kita panggil sebagai ejen penyejuk ataupun soothing effect. Apabila anak kita mengalami sakit tekak yang teruk disebabkan oleh jangkitan tonsil, kebanyakan ataupun ramai di kalangan kami, di kalangan doktor-doktor ENT akan advise parent untuk beri aiskrim kepada mereka untuk menegakan sakit tekak mereka. Dan secara tak langsung kita harap pembengkakan tu dapat dikurangkanlah di samping pemberian ubat-ubat yang diberi oleh doktor di hospital. Sekiranya ibu bapa di luar sana mempunyai masalah yang serius di kalangan anak-anak, kadang-kadang masalah tu simple je, masalah telinga, masalah hidung, masalah tonsil, semua masalah-masalah ini perlu kepada rawatan bersama doktor di fasiliti kesihatan. Jadi sekiranya anda berjumpa bersama doktor di mana-mana klinik sekalipun, sekiranya doktor-doktor ini melakukan surat rujukan kepada kami di hospital, jangan ragu-ragu, jangan buang masa, bawa berjumpa kami kerana kami akan bantu anda. Kami mempunyai banyak alat-alat yang kita panggil komplit berteknologi yang mampu untuk membantu anda dan memberi rawatan yang terbaik kepada para pesakit kami.